Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nokisina Aisyah daripada J17. Di sini, saya akan membentangkan subjek nutrisi dan kesihatan yang diajar oleh Sir Azwairi. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama ialah saya, Nokisina Aisyah binti Haris Iman. Yang kedua ialah Muhammad Syakir Adhar bin Syokri. Yang ketiga ialah Muhammad Daniel bin Muhammad Haslimi. Yang keempat ialah Elsie Sudi Al-Midah. Yang kelima ialah Alisa binti Wan Muhammad Fazli dan akhir sekali Noaina Kristina binti Azizan. Pengenalan bagi subjek nutrisi dan kesihatan ialah pertama, nutrisi adalah proses pengambilan nutrisi atau zat-zat makanan yang penting. Selain daripada itu, apa yang manusia makan dan bagaimana tubuh menggunakannya. Seterusnya, nutrisi adalah satu pemakanan yang berkhasiat dan seimbang untuk tubuh badan dan bukan ubat-ubatan. Seterusnya, nutrisi ini tidak akan menyembuhkan sebarang penyakit. Namun, tetapi jika kita mengamalkan pemakanan yang berkhasiat, penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita akan pulih dan sembuh dengan sendirinya. Selain daripada itu, nutrisi sesuai untuk semua golongan peringkat, daripada peringkat bayi, kanak-kanak dan juga dewasa. Akhir sekali, tiada kesan sampingan dan anda akan sihat dan segar sepanjang pengambilan nutrisi ini. Sekian daripada saya. Saya akan berikan kepada panel yang seterusnya ialah Muhammad Daniel. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Haslimi, nombor KBJ 21151059 dari Seksyen 17. Saya akan membacakan skenario 1. Ali berumur 24 tahun, mempunyai ketinggian 165 cm dan berat badan 70 kg. Seorang yang sederhana aktif. Sediakan jadual pemakanan bagi tempoh 1 hari. Menu yang perlu dihuraikan adalah makan tengah hari. Seterusnya saya serahkan kepada panel yang bernama Syakir. Terima kasih kepada Muhammad Daniel. Seterusnya nama saya Muhammad Syakir Adhar bin Muhammad Syokri, nombor KBJ 21511084 daripada J17. Jadi untuk seterusnya saya akan terangkan langkah yang pertama, iaitu di mana pengiraan BMR, iaitu pasal metabolism rate, dan DCR daily calorie requirement, dan DCI daily calorie intake. Di mana sebelum kita membuat jadual makanan, kita perlu tahu kiraan BMR, DCR dan DCI. Jadi pengiraan yang pertama adalah kiraan BMR, iaitu basal metabolism rate, dan mempunyai formula 10. Kita kalikan dengan berat, okay? Kemudian kita tambah 6.25 darab dengan tinggi Ali 165 cm, dan tolak 5 darab dengan umur Ali 24 tahun, dan kita tambah dengan 5. Apabila kita sudah selesai pengiraan, maka kita dapat jumlah BMR, iaitu jumlah BMR Ali adalah 1616.25 kcal. Kedua pula adalah DCR, iaitu daily calorie requirement, dan terdapat jadual tahap aktiviti fizikal. Yang pertama sedentary, iaitu tidak aktif, di mana nilainya hanyalah 1.2. Seterusnya sedikit aktif, senaman 3 hingga 5 kali dalam seminggu, nilainya adalah 1.375. Dan sederhana aktif, iaitu senaman 3 hingga 5 kali dalam seminggu, nilainya adalah 1.55. Dan sangat aktif, iaitu senaman 6 hingga 7 kali dalam seminggu, dan nilainya adalah 1.725. Dan terakhir sekali adalah amat aktif, okay? Di mana senaman berintensif, iaitu nilainya adalah 1.9. Di sini menunjukkan bahawa semakin aktif kita bersenam, maka semakin tinggi nilai DCR. Kita beralih kepada formula DCR, di mana yang pertama adalah BMR tadi, basal metabolism rate, Ali iaitu 1616.25 kcal, sedarabkan dengan tahap aktiviti fizikal Ali iaitu sederhana aktif, dan nilainya adalah 1.5. Jadi apabila 1616.25 darabkan dengan 1.5, kita telah pun dapat DCR iaitu 2505.18 kcal, di mana Ali perlu mengambil kcal sebanyak 2505.18. Kiraan DCI iaitu daily calorie intake,
di sini kita akan dapat tahu berapa kadar tahap BMI Ali. Okey, formula bagi BMI adalah berat dalam kilogram kita bahagikan dengan tinggi dalam meter dan darab dengan tinggi dalam meter. Okey, jadi formulanya adalah seperti 70 kg berat Ali kita bahagikan dengan tinggi Ali dalam meter iaitu 1.65. Okey, darabkan dengan 1.65 dan kita dapat 25.7. Okey, jadi 25.7 ini adalah menunjukkan bahawa Ali sudah dalam keadaan overweight, iaitu terlebih berat badan. Bila kita sudah dapati bahawa Ali terlebih berat badan, iaitu tahap BMI bukan dalam keadaan normal, maka kita sarankan Ali untuk kerapkan dirinya bersukan, iaitu sekurang-kurangnya 150 hingga 300 minit setiap minggu. Okey, Ali juga perlu makan makanan yang berkhasiat untuk kekalkan kadar BMI ke tahap yang normal, dan akhir sekali Ali perlu diet secara sihat untuk menurunkan berat badannya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aina Kristina untuk langkah yang kedua. Okey, terima kasih kepada Syakir. Saya Nur Aina Kristina binti Azizan dari J18 KBJ 211510945 akan menyambungkan jadual pemakanan bagi tempoh 1 hari. Okey, pada waktu makan sarapan pagi 9 AM, kita ada menu sosis, plus roti bakar, plus scrambled egg, kalori 310. Next kita ada 1 biji apple 60 kalori, dan yang terakhir Nescafe 60 kalori. Okey, untuk makan tengah hari pada pukul 1, kita ada nasi putih 2 sendok yang berkalori 200. Next, kita ada ikan kembung rebus masak asam, saiz ikan saiz sederhana 100 kalori. Lepas tu kita ada sambal tempe plus ikan bilis plus kentang 100 kalori. And lepas tu sayur kacang buncis 2 sendok 80 kalori. Buah betik 6 bilis kecil 420 kalori dan air kosong. Okey, seterusnya minum petang pada pukul 5. Maka kita ada lepat pisang 180 kalori, buah potong 6 irisan kecil 30 kalori, dan kita ada 1 cairan air teh yang mengandungi 1 sudu kecil gula, 1/4 susu rendah lemak 50 kalori. Okey, untuk makan malam pada pukul 9 kita ada makan roti bakar 300 kalori. Next kita ada minuman karbohidrat 150 kalori dan mini egg tart 85 kalori. Dan yang terakhir minum malam pada pukul 10 kita ada roti gandum 2 keping 320 kalori, ada buah apple 1 biji 60 kalori dan air kosong. Okey, total untuk jumlah pemakanan bagi tempoh 1 hari ini ialah 2500 kcal. Okey, sekian, terima kasih. Saya akan serahkan seterusnya kepada Elsie. Terima kasih Ina, saya Elsie Sudia Lesmidi, no ID KBJ 211510239, saya dari J18. Baiklah, saya akan menguraikan pemakanan menu tengah hari, yaitu nasi, ikan kembung rebus masak asam, dan sambal tempe tambah ikan bilis tambah kentang. Nasi putih dipilih sebagai makanan tengah hari karena nasi putih adalah sumber karbohidrat yang utama yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga dan haba. Selain itu, nasi putih mengandungi tiamina, yaitu vitamin B1 yang berfungsi dalam metabolisme karbohidrat. Nasi putih juga mengandungi magnesium yang membantu fungsi otot dan saraf. Makanan tengah hari yang seterusnya ialah ikan kembung rebus masak asam. Ikan kembung mengandungi protein untuk pembentukan sel dan tisu baru. Di samping itu, ikan kembung mengandungi iodin yang diperlukan untuk membantu hormon tiroid dalam aktiviti tubuh. Tambahan pula, ikan kembung juga mengandungi pyridoxina, yaitu vitamin B6, untuk menghasilkan tenaga serta menguatkan fungsi otak. Seterusnya ialah sambal tempe tambah ikan bilis tambah kentang. Tempe mengandungi protein yang dapat mengawal selera makan. Ikan bilis pula memiliki kandungan lemak tidak tepu yang tinggi
yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol yang tidak baik dan secara tidak langsung ia dapat mencegah daripada sakit jantung. Kentang juga mengandungi kandungan antioksidan seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang mampu menangkal radikal bebas. Sekian, terima kasih, itu saja. Saya akan serahkan seterusnya kepada Ilya. Terima kasih Elsie. Saya Ilya Alisa binti Wan Muhammad Fazli, nombor KPJ 2115108885 dari J20. Saya akan uraikan pemakanan menu tengah hari, iaitu sayur kacang buncis goreng 2 sendok 80 kilokalori. Kacang buncis adalah sayuran berkacang yang mempunyai kandungan tinggi dan normal. Selain itu, mengandungi vitamin K, A yang dapat meningkatkan kesihatan tulang, serta kacang buncis juga dapat mengawal metabolisme gula dalam darah. Seterusnya, betik 6 iris kecil 420 kilokalori. Buah betik dapat meningkatkan kesihatan jantung, menguatkan darah serta menggalakkan sistem pencernaan yang baik. Di samping itu, buah betik juga dapat melegakan keradangan, bantu menurunkan berat badan, dan dengan vitamin C dan A. Akhir sekali, minuman air kosong meningkatkan tenaga kerja dan aktiviti. Selain itu, air kosong juga dapat melambatkan proses penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menguatkan fungsi jantung. Terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kepada Daniel untuk rumusan. Terima kasih Ilya. Sebagai rumusannya, jelaslah bahawa pengambilan makanan mengikut keperluan nutrisi dapat menjamin kesihatan dan dapat memberi manfaat serta kebaikan terhadap diri masing-masing. Jagalah jadual pemakanan mengikut keperluan nutrisi demi menjamin kesihatan yang akan digunakan sehingga akhir hayat. Pemakanan yang sihat akan mempengaruhi kebahagiaan untuk meneruskan hidup pada masa akan datang. Okay, saya teruskan kepada Syakir untuk penutup. Terima kasih kepada Daniel. Seperti yang mana kita dapat lihat, ini adalah rujukan yang kami ambil untuk memantapkan lagi isi-isi kandungan dalam subjek nutrisi. Sampai di sini sajalah pembentangan bagi kumpulan kami untuk subjek nutrisi. Saya sebagai wakil kumpulan ingin meminta maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam semasa pembentangan dijalankan. Sekian, terima kasih daripada kami semua.